Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa khabar? Kita sekali lagi bertemu di dalam talian. Saya berdoa kamu semua sihat dan diberkati Tuhan. Keimanan kamu juga bertumbuh semakin matang. Tuhan dengar dan Tuhan melindungi kamu semua. Hari ini saya akan bersambung dengan perkongsian saya dari buku Yakobus. Bulan yang lepas saya telah habis berkongsi bab 1. Bab 1 dalam buku Yakobus mengajar kita bagaimana mengurus percubaan dan ujian dalam hidup dan mengatasi godaan hidup. Ianya juga mengajar kita menandangi kemalahan dan menjadi seorang pelaku firman dan bukannya hanya pendengar saja, supaya kita benar-benar menerima kekuasaan dan kebenaran Tuhan. Firman Tuhan memang sangat berkuasa dan memberi pengajaran yang mantap kepada kita bagi kita berjalan kehidupan berserta dengan Tuhan. Hari ini kita akan masuk ke bab yang kedua. Di bab kedua ini, Yakobus mula berbicara tentang isu yang lebih perinci tentang ketidakmatangan orang Kristian di gereja mengenai pilih kasih dan diskriminasi. Mari kita tengok surat Yakobus bab 2 ayat 1 hingga 13 bersama-sama. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah beza-bezakan orang berdasarkan hal-hal yang lahir. Andaikan dua orang datang ke pertemuan kamu, yang seorang kaya dan berpakaian indah serta memakai cincin emas, yang seorang lagi miskin dan memakai pakaian buruk. Dengan hormat kamu menyambut orang kaya itu dan berkata kepadanya, silakan duduk di tempat yang terbaik ini. Tetapi kamu berkata kepada orang miskin itu, berdirilah di sana atau duduk di lantai dekat kakiku. Dengan perbuatan itu, kamu membeza-bezakan orang di kalangan kamu dan kamu menilaikan orang berdasarkan fikiran yang jahat. Ketahuilah saudara-saudara yang aku kasihi, Allah sudah memilih orang miskin di dunia ini menjadi orang yang kaya dalam iman. Mereka akan menikmati perintah Allah seperti yang sudah dijanjikannya kepada mereka yang mengasihi Dia. Tetapi kamu menghina orang miskin, padahal orang kaya lah yang menindas kamu dan menyeret kamu ke hadapan hakim. Mereka lah yang menghina nama yang terhormat yang kamu terima daripada Tuhan. Kamu melakukan apa yang benar jika kamu mengamalkan hukum perintah Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tetapi jika kamu memperlakukan orang berdasarkan hal-hal yang lahir, kamu berdosa dan menurut Taurat, kamu telah melanggar hukum. Sesiapa yang melanggar salah satu perintah Taurat, melanggar seluruh Taurat. Hal ini demikian kerana Allah yang berfirman, janganlah berzina, juga berfirman, janganlah membunuh. Oleh itu, meskipun kamu tidak berzina, tetapi jika kamu membunuh, kamu telah melanggar hukum. Bercakaplah dan bertindak sebagai orang yang akan diadili oleh Allah menurut hukum yang membebaskan manusia. Hal itu demikian kerana pada masa Allah menghakimi manusia, Dia tidak akan mengasihani orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi orang yang berbelas kasihan tidak akan dihukum Allah. Dalam ayat ini, Yakobus menasihati orang Kristian, janganlah pilih kasih, janganlah memandang muka, janganlah prasangka, dan janganlah lakukan diskriminasi semasa membuat sesuatu. Di sini, Yakobus tidak mengajar bagaimana menghadapi diskriminasi atau bagaimana mengatasi sesuatu ditindas atau diolok-olokkan. Tetapi dia mengajar orang Kristian bagaimana menjadi orang yang tidak memandang muka atau pilih kasih dengan berbanding kepada status kaya atau miskin
tuan atau hamba. Memandang muka adalah pilih kasih, memihak dengan tidak adil. Yesus Kristus menghendaki umat-Nya memandang manusia dan perilakunya lebih daripada apa yang dimiliki atau dipakainya. Umat Kristian tidak diperkenankan berpilih kasih antara miskin dan kaya seperti yang dikatakan dalam ayat 2 dan 3. Masalah pilih kasih ini sudah lama wujud di gereja dan sampai ke hari ini masih sama. Oleh itu, Yakobus menasihatkan umat Kristian supaya tidak berbuat begitu. Sebagai umat Kristian dilarang bertindak menghakimi seseorang atau menjadi hakim dengan fikiran jahat yang berpihak kepada orang yang dengan status sosial tertentu seperti yang dinyatakan dalam ayat 4 mengatakan, dengan perbuatan itu, kamu membeza-bezakan orang di kalangan kamu dan kamu menilai orang berdasarkan fikiran yang jahat. Tuhan tidak inginkan umat-Nya mempunyai perilaku yang tidak adil. Dalam ayat 5 menegaskan bahawa orang miskin biasanya kehilangan hak-haknya di masyarakat. Tetapi haknya sebagai pewaris kerajaan Tuhan tidak akan hilang. Mereka dikasihi dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang yang kaya dalam iman. Di mata orang, biasanya kemiskinan merupakan belenggu dan penderitaan. Tetapi kemiskinan tidak mematikan kemanusiaan. Orang miskin adalah golongan yang selalunya mempunyai rasa takut akan Tuhan, yang mempunyai kasih dan rendah hati. Kamu semua boleh lihat di ayat 6 dan 7 bagaimana orang yang kaya menindas orang yang miskin. Kelakuan orang kaya terhadap orang yang miskin. Orang kaya biasanya menindas dan mengheret orang miskin ke mahkamah atas sebab tidak membayar hutang dan juga menghina mereka atas sebab yang sama. Sedangkan mereka sudah dalam kesusahan dan tidak dapat lagi menanggung hidup mereka. Disebabkan kelakuan orang kaya ini yang sewenang-wenangnya inilah yang dikecam oleh Yakobus. Kerana kelakuan macam ini tidak mencerminkan nilai-nilai kemurnian Kristus. Ianya merosakkan kemuliaan nama sendiri dan Tuhan. Umat Kristian diingatkan untuk melakukan hukum kasih, kasih yang benar tanpa memilih kasih. Janganlah amalkan sikap pilih kasih, tetapi menjadi orang yang beriman kepada Tuhan yang mempunyai belas kasihan. Milikilah sikap yang adil terhadap orang miskin, orang yang tidak berstatus atau orang yang tidak berpelajaran atau menengok warna kulit. Merekalah golongan yang memerlukan belas kasihan dan pertolongan daripada kita. Bagi orang kaya, milikilah kelakuan yang berbelas kasihan dan gunakanlah kekayaan anda untuk memberkati orang yang memerlukan pertolongan anda. Janganlah hidup dalam hanya mementingkan diri sendiri. Mengapa kita tidak boleh pilih kasih? Yang pertama, seperti yang dinyatakan dalam ayat 1. Saudara-saudaraku sebagai orang yang percaya ya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Janganlah beza-bezakan orang berdasarkan dalam hal yang lahir. Oleh yang demikian, sebagai umat Kristian, kita haruslah menyedari bahawa kita harus menjadi orang yang suci dan kudus. Suci ini berarti berbeza dengan atau terpisah dari. Kehidupan kita haruslah berbeza dengan orang dunia, terutamanya dalam hal yang berdosa. Dalam Roma bab 12 ayat 2 berkata, janganlah ikut kebiasaan dunia, tetapi biarlah Allah membaharui cara kamu berfikir, sehingga kamu dapat mengetahui kehendak Allah, iaitu apa yang baik dan yang menyenangkan
hatinya serta yang sempurna. Yang kedua adalah kerana Tuhan kita mulia seperti yang telah disebut dalam ayat 1 tadi. Pilih kasih hanya mengakibatkan kita melihat perbezaan di antara manusia, iaitu siapa lebih kaya, siapa lebih berstatus, lebih berpelajaran dan sebagainya. Ini bukan Tuhan yang mahukan. Sebaliknya, Tuhan mahu kita memandang antara manusia dan Tuhan. Kebesaran dan kemuliaan Tuhan yang begitu hebat membolehkan kita tidak melihat perbezaan di antara manusia. Ini disebabkan kekuasaan dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kita kasih dan kemuliaan dalam kita sehingga kita tidak melihat perbezaan tetapi menjalankan hidup yang adil dan benar. Sebagai contoh, 2 batang lilin, satu besar, satu kecil. Sebagai manusia yang biasa, kita lebih suka lilin yang besar kerana ianya memberi cahaya yang lebih terang dalam kegelapan. Tetapi sekiranya kita menyalakannya di tempat yang terang, ianya tidak ada perbezaannya. Dengan itu, janganlah kita membezakan hidup orang dengan pandangan dunia, tetapi melihatnya dalam kemuliaan Yesus Kristus. Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh pilih kasih? Dalam ayat 5, juga menyatakan bahawa Tuhan memilih orang miskin di dunia ini menjadi orang yang kaya dalam iman dan juga dijadikan waris kerajaan Tuhan. Ini bermakna mereka akan jadi kaya dalam kerohanian. Ini bukan kerana Tuhan tidak mahukan orang kaya. Tuhan memilih berdasarkan kepada kehendaknya sendiri meskipun orang itu kaya ataupun miskin. Jadi, berhenti memandang muka semasa memilih. Yang keempat adalah kerana orang kaya menindas orang miskin dan menyeretnya ke mahkamah. Pada zaman itu, orang kaya selalu menindas dan menyeret orang miskin ke mahkamah atas sebab tidak mampu membayar hutang mereka. Yakobus menggunakan perkara ini sebagai contoh untuk menentang sikap buruk orang kaya ini. Tetapi bukan semua orang kaya begitu. Yakobus di sini ingin mengajar kita supaya tidak bersikap begitu. Dia inginkan orang Kristian, terutamanya orang kaya, tidak menindas dan menghina orang miskin, tetapi menghormati mereka dan juga menghulurkan bantuan kepada mereka kerana mereka adalah golongan yang lemah dan memerlukan pertolongan. Sebab yang kelima, mengapa tidak boleh pilih kasih adalah dalam ayat 7. Orang kaya menghina nama mulia Tuhan. Seperti yang kamu semua tahu, orang kaya selalunya tidak serba kekurangan seperti orang miskin. Mereka dapat memperolehi segala benda dengan senang dan tidak tahu erti kesusahan. Oleh itu, mereka tidak takut kepada Tuhan sehingga sanggup menghina nama mulia Tuhan bagi kepentingan diri sendiri. Kadang-kala mereka juga akan memfitnah orang miskin, terutamanya orang Kristian, untuk kepentingan diri sendiri. Ini mengakibatkan kemuliaan nama Tuhan juga dihina. Oleh itu, kasihanilah orang bawahan atau pekerja kamu. Janganlah menghina mereka atas nama Tuhan kerana Tuhan adalah mulia. Yang keenam, pilih kasih bukanlah tindakan kasih yang disebutkan dalam ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9 mengatakan, kamu melakukan apa yang benar jika kamu mengamalkan hukum perintah Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tetapi jika kamu memperlakukan orang berdasarkan hal-hal yang lahir, kamu berdosa dan menurut Taurat, kamu telah melanggar hukum. Apa yang Yakobus ingin katakan di sini ialah hukum kasih. Maksudnya, jika seseorang mempunyai belas kasihan, orang itu tidak akan memandang muka atau pilih kasih. Mereka akan buat semua perkara dengan adil.
dan tidak memandang muka, status atau kekayaan. Sebaliknya, akan bertindak dengan penuh belas kasihan. Dalam ayat 10 dan 11 mengatakan, sesiapa yang melanggar salah satu perintah Taurat, melanggar seluruh Taurat. Hal ini demikian kerana Allah yang berfirman, janganlah berzina, juga berfirman, janganlah membunuh. Oleh itu, meskipun kamu tidak berzina, tetapi jika kamu membunuh, kamu telah melanggar hukum. Oleh yang demikian, Tuhan adalah satu kesatuan. Sekiranya ingin menaatinya, kita haruslah menaati segala hukumnya, bukan memilih salah satu dalam hukum itu untuk ditaati. Ini bukan yang Tuhan mahukan. Tuhan mahukan kita menaati kesemuanya. Kalau salah satu hukum tidak ditaati, maka kita dianggap sebagai orang yang tidak taati Tuhan. Hukum kasih adalah mengasihi semua orang dan tidak pilih memilih atau memandang muka. Ingat, jangan pilih kasih kerana ianya menunjukkan ketaatan kita kepada hukum Tuhan. Di ayat 12 dan 13 mengatakan, bercakaplah dan bertindak sebagai orang yang akan diadili oleh Allah menurut hukum yang membebaskan manusia. Hal itu demikian kerana pada masa Allah menghakimi manusia, dia tidak akan mengasihani orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi orang yang berbelas kasihan tidak akan dihukum oleh Allah. Di sini, Yakobus menyebut dengan tegas dengan menggunakan contoh dari hukum Musa ke hukum Kristus. Kata-kata dan perbuatan kita haruslah berdasar kepada orang yang tahu hukum Tuhan dan kita tahu bahawa Tuhan akan menghakimi kita berdasarkan hukum-hukum yang membebaskan manusia dari dosa dan maut. Jadi percakapan, kelakuan dan tindakan kita dalam segala hal haruslah mengikut kehendak Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ini adalah kerana walaupun Tuhan penuh belas kasihan, dalam perhakiman terakhir, Tuhan tidak akan berbelas kasihan kepada orang yang tidak berbelas kasihan. Ini merupakan peringatan kepada kita dan akan dihukum Tuhan dengan tegas jika tidak mematuhinya. Sebaliknya, bagi orang yang berbelas kasihan, Tuhan tidak akan menghukuminya. Oleh yang demikian, selalu ingat bahawa kelakuan dalaman adalah lebih penting daripada penampilan luaran seseorang. Kerohanian seseorang adalah lebih besar daripada kedudukan sosial seseorang. Dan potensi masa depan adalah lebih penting daripada kegagalan masa depan. Jadilah orang yang mempunyai belas kasihan dan tidak memilih kasih. Jikalau kamu rasa kamu ditolakkan atau dipandang rendah, Yesus memahaminya. Jikalau kamu didiskriminasi oleh atau dihina atau ditindas, Tuhan memahaminya. Jikalau kamu dibandingkan dengan orang lain dan rasa kecil, Tuhan Yesus memahami kamu kerana Tuhan pernah menderita semua ini di salib. Tuhan mengasihi kamu semua. Dia tidak memilih kasih. Oleh itu, kita juga harus berkelakuan dan melakukan terhadap orang lain dengan penuh belas kasihan seperti Tuhan mengasihi kita. Dan tidak memandang rendah orang dan tidak memilih kasih. Apabila hidup kita dipenuhi belas kasihan, kita juga dapat melihat arah Tuhan di dalam hidup kita. Semoga kita melihat jalan kasih-Nya dengan memilih pilihan yang sesuai dengan Tuhan. Hiduplah dalam belas kasihan Tuhan dan bebas daripada dosa. Kasihilah orang yang kita temui dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di syurga,
Kaulah Tuhan yang berbelas kasih. Aku bersyukur kerana Kau memberi hidup kita perspektif yang baru di dalam-Mu. Semoga pandangan kita diperbarui untuk melihat dan melangkah ke jalan baru bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, bantulah kita selalu hidup menyertai-Mu dan taat kepada-Mu. Dalam segala hal yang kita jalani, kita akan lakukan dengan berfokus kepada Kau dan Kaulah keutamaan kita. Jauhilah kita dari dosa dan kita akan menjalani hidup dengan belas kasihan. Berkatilah kita dan berilah kita kebijaksanaan Kau bagi menjalani hidup kita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus yang Maha Kasih kita berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan mengasihimu. Kasihilah orang di sekelilingmu. Bye.